saya pergi ke satu syarikat korporat, pendapatan tahunan dalam puluh ribu ke puluh juta ataupun ratus juta, saya tak ingat, tapi syarikat besar. Subhanallah, ceramah macam ni lah. Habis ceramah, dia punya CEO tu minta saya masa tu dengan suami masuk ke pejabat dia. Lepas tu, bila berborak, dia sebut begini, saya nampak ada yang luar biasa pada stafnya. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya wajibkan antaranya staf-staf ni tasmik bacaan dalam solat. Dia syarikat korporat, puluh juta ataupun ratus juta tahunan. Dia cakap tahun ni menurun sikit sebab kesan pandemik sekian-sekian. Turun sikit pun paling kurang puluh-puluh juta jugalah. Dia ada menara besar lah di bandar KL. Saya tertarik bila dia kata, oh ya, bahkan saya bagi hadiah ataupun bagi something special, anugerah lah. Kalau siapa yang bila dia boleh, sebab dia ada ustaz, dia ada ni orang bidang unit keagamaan, kalau mereka boleh tasmik bacaan dalam solat, bermula daripada Al-Fatihah, bacaan rukun, hafal, tahulah maksud bacaan tahiyat, bukan hafal tetapi maksud sekali. Saya kata, kenapa Datuk buat macam tu? Kenapa Datuk nampak benda tu? Saya boleh nampak berbeza orang yang faham bacaan dalam solat dengan orang yang tak faham bacaan solat, dari segi sikap dia, akhlaknya, ketenangannya, attitude-nya, daya fokusnya dan sebagainya. Sebab dia pun cerita lah gini-gini, tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan cari 2 buah buku yang dihasilkan oleh 3 orang saintis daripada Universiti Malaya, Profesor Fatimah, Profesor Abu Bakar dan Profesor Institute. Yang Institute Cina tu belum masuk Islam sampai hari ini. Mereka buat kajian terhadap kesan solat yang sempurna dari sudut sains. Kesabilan otak, jantung, paru-paru, semualah hormon dan sebagainya. Kalau kalian baca dan beli buku kulit hitam tu, saya ada, dia letak macam-macam alat bagi orang yang, untuk orang solat. Yang nak kaji otak, letak alat otak, jantung, semualah. Jadi antara kajian yang mereka buat, perbezaan orang yang solat faham bacaan dengan orang yang solat tak faham bacaan. Mereka dapati result yang jauh berbeza. Dari sudut ketenangan, daya fokus, kesihatan, bagaimana kesan pada jantung semua. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dan para ulama meletakkan bagaimana nak dapat khusyuk. Dan kita tahu fokus yang paling payah dalam dunia fokus solat. 5 minit je susah salah nak fokus. Susah teramat. Tengok cerita 1 jam, 2 jam kita boleh fokus. Kita boleh adjust masak tu tak apalah dia. Yang ni anak bertepik pun, oh tengok cerita tengah. Daya fokus bila sesuatu yang diminati, lagi-lagi oleh hawa nafsu, bergabung pula emosi kita pula dimainkan, 2 jam kita boleh fokus. Betul atau tidak? Ni kalau kita leka tengok lepas satu-satu video TikTok, sedar-sedar 1 jam. Bukan sedar-sedar, tak sedar. 1 jam aku ngadap benda ni. Fokus. Solat berapa minit? 5 minit, 10 minit, angkat takbir, ingat lagi Allahu Akbar. Start Al-Fatihah. Nampalah tak keluarkan ayam siang-siang. Kalau tak boleh tengok, masak. Boleh fikir semalam lauk apa, kemarin dulu dah lauk ni. Kalau di luar solat, semalam lauk apa pun tak ingat. Dalam solat boleh ingat. Semalam dah lauk tu, dulu nak buat keputusan ni, lauk apa nak masak. Dalam musyarat idea tak keluar, solat tiba-tiba keluar lah pula, tak layankan rugi. Barang hilang jumpa dalam solat. Kadang suami saya memang cakap macam tu, saya tak cakap, pergi semayang, nanti jumpa lah. Dia datang bayangan tu, tadi masuk, datang sini. Kalau boleh bercakap dalam solat, keluar tu, dah jumpa. Masya Allah. Nak kata inilah waktu serangan syaitan ke, hawa nafsu ke, kepada daya fokus. Sebab itulah antara nak dapat daya fokus, nak latih daya fokus, kita ke, anak ke, apa saja, melatih daya fokus dalam solat. Kalau dapat fokus dalam solat, kita akan jadi orang yang hijrahnya luar biasa di luar solat. Kita sebenarnya boleh siapkan banyak kerja satu hari, tapi daya fokus ada. Kata nak dekor, tak siap-siap dekornya. Kata nak ada ni, tak siap-siap. Kata nak buat ni, tak settle-settle.
Sebab banyak kerja, semangat masa buat. Lepas tu kan tengah rasa susah sikit, tinggal. Lepas tu buat benda lain pula. Susah nak selesai sesuatu perkara tu sampai accident. Allahu Akbar. Kalau kita belajar solat dengan faham maksud apa yang berlaku tuan-puan sekalian. Contoh anak, kita baca duduk antara dua sujud tu, Rabbiufili. Fikiran kita nak bawa maksud, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah airku, Rabbiufili warhamni wajburni warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, wa'afini wa'afu'ani, ya Allah berikanlah afiat, kesihatan, kesejahteraan dan maafkanlah aku. Kalau kita masa baca tu dalam waktu yang sama kita bawa maksud, agak-agak sempat tak nak ingat perkara lain. Tak. Sebab itu bila semayang kita nampak je benda yang kotor kan, rambut pun nampak, lipas jauh lagi dah nampak. Datang dah macam tu kan. Ya Allah, benda yang tak nampak di luar solat tadi, masa solat je nampak. Allahu Akbar, tiba gatal lah. Masa tengok movie 2 jam tak ada rasa gatal. Masa solat tiba-tiba gatal, lepas tu duduk mengawang pula, kena belilah scrub tu. Tapi belakang tak sampai, manja pula lah ya. Kena beli scrub yang habis bayar tu buka Shopee, order scrub dengan belakang. Nak katanya gangguan. Kalau kita mampu hijrah solat, sebenarnya kita sedang hijrah seluruh hidup. Siapa yang boleh jaga ketepatan waktu solat, dialah orang yang paling tepat waktu di luar solat. Sebab tepati waktu mesyuarat tidak sesusah menepati waktu solat. Padahal waktu solat dah keluar untuk tempoh setahun. Kita dah tahu dah Zuhur pukul berapa. Bukannya mengejut-ngejut, kita je buat terkejut. Dah Zuhur? Dah, ya Allah dah lebih mak. Itu memang tak payah berlakon lah. Memang sebenarnya kita handal betul lah buat terkejut tu kan. Sebab apa? Kita dah tahu dah Zuhur pukul berapa, dah boleh tahu. Tapi dah 1 tahun dah. Orang yang boleh tenang dalam solat, dialah orang yang paling tenang di luar solat. Orang yang di luar solat, dia sedang ada masalah, tiba dalam solat, dia boleh kontrol emosi dia. Dialah orang yang paling boleh kontrol emosinya di luar solat. Orang yang jaga kesucian dan kebersihan dalam solat, dialah orang yang bersih dan suci di luar solat. Orang yang jaga communication skill dengan Allah, komunikasi dengan Allah dalam solat, dia juga orang yang diberikan komunikasi yang sangat bagus di luar solat. Sebab itu kalau kita nak didik anak melalui solat. Kalau kita tengok anak kita kelang kabut, ni apa kelang kabut ni? Tengok bacaan di dalam solat, dia pun baca kelang kabut, laju-laju. Alhamdulillah, mana lagi pendidikan macam tu. Bukan dia, takut kita pun macam tu, baca laju-laju. Apa maksud komunikasi kita dengan Allah? Solat adalah waktunya kita bercakap dengan Allah. Al-Quran adalah waktunya Allah bercakap dengan kita. Bila baca Al-Quran, kita baca semua kalam Allah. Tapi time salat, semuanya kita bercakap dengan Allah. Tetapi yang telah disusun, apakah perkataan yang patut kita bercakap dengan Allah dalam salat? Bayangkan, kita dah bercakap dengan Allah melalui solat, melalui bacaan, dah 30 tahun, 40 tahun, tapi tak faham apa yang kita cakap dengan Allah. Tak tahu apa yang kita sebut dengan Allah. Kalau kita bercakap dengan seseorang, dia sendiri tak tahu apa yang dicakap, kita pun dah ada masalah komunikasi dengan dia. Kita katanya, awak faham tak apa yang cakap? Tak lah, saya pun tak faham. Allahu Akbar, Subhanallah.